tuan-tuan dan perempuan, ceritanya ni cerita sedih. Saya tak nak cerita, sebab saya cerita saya menangis nanti. Berlaku 4 hari yang lepas, boleh masuk dalam saya punya blog saya, zainalrashid.com. Anak ni berumur 5 tahun. Dia ayahnya meninggal ketika berumur setahun. Dia anak yatim. Tapi hebat orangnya. Ceritanya panjang, tapi saya nak cerita ayah dia nak anaknya mewarisi kehebatan ayahnya, syahid ditembak oleh tentera Yahudi. Berada dalam pergerakan dipanggil Brigade Al-Qassam dalam Hamas di Gaza. Ayahnya ditembak. Jadi ketika dia dilahirkan kecil, ayah dia menamakan anak dia Hamas. Nama dia Hamas. Ayah dia letak nama sebab anak dia mahukan anak dia menjadi seorang pejuang. Dan yang ni Muhammad. Dan moga besar dia kata nak jadi seorang doktor untuk membantu perjuangan ayah dia, mengubat pejuang-pejuang yang ditembak, luka dan sebagainya. Kecil lagi, umur 4 tahun, 5 tahun telah didedahkan dengan perjuangan. Saya jumpa ratusan kes-kes yang mana saya tak pernah mimpi dalam sepanjang hidup saya bertemu dengan masyarakat seumpama ni. Kalau ada kesempatan, tuan-tuan ada sesi masjid surau, boleh kumpulkan orang ramai, saya akan datang. Saya cerita 1 jam setengah solat pengalaman dari Gaza. Tapi jangan banyak sangat jemput. Tapi saya boleh jemput dengan syarat kalau ada. Saya ada sesi khas untuk tajuk pengalaman yang saya terkini. Saya baru balik 2 hari daripada Gaza. Anyway, kisah selanjutnya boleh baca. Tapi ini satu kisah. Saya tunjukkan beberapa kisah yang lain. Seorang anak kedua, nama dia Dana binti Abu Said, berumur 11 tahun. Ini budak di Gaza, sekolah biasa. Budak Gaza, rumah simple. Facebook memang tak kenal lah. Internet tak ada. Elektrik pun 4 jam hingga 6 jam sehari. Musim sejuk 0 degree Celsius tanpa elektrisiti. Musim panas 45 degree Celsius tanpa kipas. Tak ada elektrik. Jadi itu kehidupan dia. Siang sekolah di UNRWA, United Nations punya sekolah. Petang dia belajar Al-Quran 2 jam sehari bersama guru. 2 jam sehari. Istiqamah. Umur 11 tahun telah menghafal 22 juzuk Al-Quran. Ini pernah saya jumpa ramai lagi. Seorang lagi yang saya sempat temui, ini semua kawan-kawan dia. Saya akan ceritakan lagi. Rakan dia yang kedua bernama Sarah binti Ibrahim. Berumur 12 tahun. Macam mana anak-anak Gaza yang lain. Sekolah rendah macam mana biasa. Petang 2 jam mempelajari Al-Quranul Karim. Belum 12 tahun ketika kami jumpa 2 hari 3 hari lepas. Belum lagi 12 tahun. Telah hafal 30 juzuk Al-Quran. Baca dengan tajwid yang sempurna, dengan taranum, dan sedang belajar beberapa jenis qiraat Al-Quranul Karim. Ini ada 20,000 anak-anak murid seumpama ni dalam institut dipanggil Darul Quran wal Sunnah di Gaza. Dia tubuhkan 20 tahun dulu dengan 7 lelaki 7 perempuan. 20 tahun sekarang ni pelajar dah ada 22,000. Saya jumpa dengan pelajar perubatan di Gaza, sebagaimana pelajar-pelajar IMU. Anda sehebat pelajar di Gaza. Saya cerita berkongsi pengalaman. Masya Allah dia orang ni banyak kehebatannya. Nak masuk intake pelajar perubatan seluruh Gaza 50 orang lagi. Pelajar penduduk 1,5 juta, 50 lelaki 50 perempuan di 2 universiti. Maknanya 25 satu universiti. 25 orang dia boleh buat medik pelajar perempuan. Lelaki pun 25 orang. Mesti pelajar terbaik. Keutamaan yang hafiz Quran. 1/3 pelajar perubatan menghafal Quran 30 juzuk. Insentif mereka, siapa yang hafal Quran, siapa tak hafal Quran, $4,000 fees tahun. Siapa hafal Quran, 1/3 diskaun. 30% diskaun, mereka menghafal Quran. Itu contoh. Banyak lagi kisah-kisah. Saya tak boleh cerita pada waktu ni. InsyaAllah di selain kesempatan, tuan-tuan jemput saya datang insyaAllah. Cerita kisah yang terkini daripada Gaza. Jadi apa rahsia remaja-remaja di Gaza? Ini conclusion yang saya dapat. Conclusion yang saya dapat daripada 5 hari di Gaza. Pertama, ibu bapa di sana menginsafi erti hidup dan nilai kehidupan. Mereka tak bekerja. Saya nak masuk Gaza, saya kena tahan 4 jam. Dalam sana kena tahan banyak kali. Nak keluar, saya ingat nak keluar mudah. Nak keluar pun 4 jam. Sabar. Mereka beratur nak tunggu minyak. Kereta 3 hari 3 malam tunggu beratur dekat Shell. Tak ada satu Shell lah, Petronas 3 hari sebab minyak tak ada. Beratur 3 hari. Tak pernah tengok orang marah sepanjang 3 hari. 1,5 juta population. Tidak ada seorang pun peminta sedekah. Satu masyarakat yang unik, luar biasa yang ada. Kerana telah didik masyarakatnya. Sesi yang lain. Apa yang kedua, kehidupan mereka serba sederhana dan jauh daripada gangguan kemewahan. Nak cerita Facebook ni, nak cerita ni, anak-anak Gaza biasa, memang tidak ada. Of course lah anak-anak yang kaya ada, tetapi orang biasa tidak ada. Suasana kejiranan, sekeliling dan persahabatan.
Tuan-tuan, saya tanya anak-anak dah besar nak jadi apa cita-cita dia? Saya tanya anak-anak, saya tanya seorang polis, saya tanya seorang tentera, saya tanya dua orang menteri. Saya tanya apa cita-cita dia sebagai Menteri Pertanian. Saya ada kisahkan dalam saya punya Facebook. Sebagai Menteri Pertanian, dia kata dia nak rakyat dia bebas daripada sumber luar. Jadi nak dapat makanan sendiri. Harapan kepada rakyat antarabangsa supaya kami, anda dan semua Muslim boleh bersolat di Masjid Al-Aqsa selepas dia dibebaskan. Saya tanya dia apa cita-cita peribadi dia. Menteri untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menteri. Apatah lagi di kalangan remaja-remaja yang saya sempat kongsikan di sini. Kedua, kewujudan sistem sokongan untuk pembesaran secara Islami. Dan waktu Ikatan Muslim Malaysia kita tubuhkan Nazim kelab untuk kanak-kanak, remaja, krim, pembina sebagainya untuk sokongan kepada sistem supaya suasana berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan dan mencapai misi dan visi kita. Dan semangat juang yang tinggi walaupun pada peringkat di awal usia lagi. Penting. Jadi anak-anak ni jangan dibiasakan dengan kemewahan. Walaupun mungkin kita mewah. Saya rasa inilah pengalaman saya. Susahnya kita ni dengan mewah kita. Kita mewah tuan-tuan. Kita sebenarnya mewah. Walaupun kita komplain kurang, kita sebenarnya mewah jika dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Sumber tentang kita perlu menzahirkan rasa cinta kita kepada anak-anak dan keluarga kita. Kita tak apa, love ni stand for what? Number one is kita kena dengar lah. Saya kena sebut sebab saya kurang dengar tuan-tuan. Isteri cakap kita tengok sibuk dengan Facebook, tak dengar. Isteri saya selalu komplain. Dengar, lelaki kena banyak dengar pada isteri dia. Isteri ni bukan dia nak banyak, dia nak suami dia dengar je. Dengarlah dulu. Okay. Kedua, overlook mistake, ketepikan kesilapan-kesilapan kecil. Alah, benda-benda kecil dia lupikanlah. Jangan fokus. Kalau 1-2 pinggan pecah, okay, don't forget yang don't worry lah. Tapi kalau 5 pecah, tak boleh Kedua, voice of appreciation, nyatakan penghargaan, sumbangan mereka. Bila sedap, nyatakan sebat. Bila dia hebat, nyatakan kehebatan. Begitu juga anak-anak kita. And make effort to make it work. Berusaha untuk melaksanakan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan, saya rasa saya sampai ke penghujung. Kita kena latih anak kita yang lebih tua, mengajar yang lebih muda. Saya pun ni kadang-kadang tuan-tuan, mungkin sekali setahun ni macam ni, tapi macam itulah anak-anak dibuat. Kenali bakat anak-anak. Anak ni setengah ni berbakat dalam Al-Quran, setengah anak bakat dalam melukis, setengah anak berbakat dalam berpidato, setengah anak berbakat dalam penulisan. Jadi kita kenal bakat dan groom bakat sehingga mereka berjaya dalam apa yang mereka cuba. Kena hargai pencapaian mereka. Dan bila buat aktiviti kena ada objektif tuan-tuan. Saya ni peminat Al-Aqsa sejak 10 tahun yang lepas. Nak bawa anak ke Al-Aqsa saya pun tak sampai lagi. Tapi saya bawalah anak saya ke Al-Aqsa di Terengganu. Jadi orang Terengganu kena pergilah Al-Aqsa ni. Dr. Suraya pernah bawa anak ke sini tak? Alhamdulillah dia banyak kali. Patutnya anak dia jiwa perjuangan anak dia kuat sikit. Jadi ada objektif kita punya trip rehlah keluarga dan sebagainya. Sekali-sekala pergi pantai sebagainya. Anak-anak ni benda yang normal. Anak-anak mana yang tak suka air? Memang letak air memang lepas. Sure lepas. Kemudian adakan program-program seumpama usrah keluarga. Saya taklah banyak kerap buat kan. Saya hanya mencadangkan sebab usrah keluarga ni jangan kita harapkan nak buat duduk dengan anak setengah jam. Impossible. Anak ni 20 minit dia dah cabut lah kan. Dapat 5 minit pun sekali-sekala, seminggu sekali kan. Kita baca Quran ataupun gilirkan mereka baca Quran atau hadis, atau doa. Jadi sama-sama mereka hubungan kekeluargaan dan latih anak sejak mereka kecil lagi. Ringkasnya tuan-tuan, kesimpulannya, pertama, anak-anak adalah anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pendidikan adalah tanggungjawab ibu bapa, bukan guru, bukan sekolah. Yang lain support system. Bukan yang utama adalah ibu bapa. Kedua, bermula daripada pendidikan diri sendiri. Kita kena didik. Kita nak anak jadi hebat, kita kena hebat. Sebab anak ni dia akan confuse. Kalau kat sekolah dengar ustazah lain, balik rumah mak dia buat lain, ayah dia buat lain. Confuse anak-anak. Dia ada dilema dia, konflik. Kita tak sama apa yang dia pelajari. Ataupun mak ayah buat macam ni, kat sekolah pula lain. Jadi itu suasana. Kedua, pemilihan pasangan dan proses berkeluarga yang berobjektif. Kemudian ketika anak janin dalam menerima rangsangan terhadap ibu ketika mengandung atau dari koma selepas dilahirkan, berikan nama yang baik, suasana mendidik di rumah, mengutamakan belanja pendidikan anak-anak daripada belanja-belanja yang lain. Tuan-tuan, nak berikan anak beri permainan, buku-buku, apa semua senang ni, komputer, basikal mahal. Tapi banyak mana kita nak belanja yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak. Nak dapat anak sekolah, nak hantar sekolah ni,
kos, charge sekolah ni free, tapi suasana tu. Sebab tu anak-anak kat rumah okey. Baliknya, dia punya bahasa-bahasa bodoh, babi dan sebagainya itu keluar. Sebab suasana sekitar tidak membentuk anak-anak kita. Penting jangan kedekut duit untuk kita dapat yang terbaik. Kemudian membina dan mencari suasana yang baik. Pembesaran yang terancang dan mendahulukan ganjaran lebih daripada hukuman. Sekian dari bagi sekat ni, sekadar perkongsian pada saya dan juga anak-anak yang dikasihi. Semoga Allah SWT memberikan kepada kami keluarga yang baik dan akan mendukung perjuangan ibu dan ayah di masa akan datang. Ya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.